Baik. Betul ke ada kaitan dengan akidah Asy'ariyah semua ni? Sebab golongan seperti ini dia suka mencanangkan kami, inilah yang kami dapat daripada sifat 20. Kan? Kami belajar teks itu, kami belajar teks ni, kami baca Ummul Barahin, Kharidah. Ini semua teks-teks Asy'ariyah. Dan kami Asy'ari. Dan dalam masa yang sama kami mengamalkan mujarrabat ini. Dia tak panggil wafa, dia tak panggil talisman atau talasim, dia panggil mujarrabat. Cantik perkataan tu. Tahu apa makna mujarrab? Mujarrab is something that is tried and tested. Tried and tested and proven. Experimented. Tapi itu sebenarnya ada dakwaan palsu. Tidak pernah dilakukan eksperimentasi yang sungguh-sungguh berkenaan perkara-perkara mujarrabat ni. Dia hanya anecdotal evidence. Dia dengar dia cakap, mak aku try jadi, bapa aku try jadi, jiran sebelah aku try jadi. Tapi tak ada orang yang pergi periksa betul-betul. Betul ke kerana benda tu, perkara ni berlaku atau tidak berlaku? Okey. Saya nak tanya satu soalan kepada semua. Soalan ni saya dah ulang tadi pada mukadimah, saya dah sebut pada mukadimah saya. Betul ke sebenarnya akidah dominan tanah Melayu semenjak beratus tahun ini adalah akidah Asy'ariyah? Atau hakikatnya ada satu aliran yang selama ini berada di latar dan meletakkan akidah Asy'ariyah di depan, dan dia lebih berpengaruh sebenarnya, dia lebih meresap, menusuk dalam kalbu orang Melayu berbanding Asy'ariyah yang kelihatan seperti kulit sahaja. Timbulnya penceramah-penceramah tersebut adalah manifestasi, cerminan kepada hakikat itu sebenarnya. Kenapa saya katakan begitu? Tadi saudara Zamri kata, bila masuk Islam, pernah orang kata jangan fikir-fikir sangat. Bab agama jangan fikir-fikir, nanti sesat. Wallahi, inilah satu perkara yang saya paling pening kepala. Saya cari dan cari, mana datang sumber kenyataan seperti ini? Di mana kenyataan seperti itu di dalam Al-Quran? Di mana kenyataan seperti itu dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Yang kita jumpa sebaliknya. Betul? Afala tatafakkarun, afala ta'qilun, ma lakum kaifa tahkumun? Macam nak terjemah bahasa Melayu, ma lakum kaifa tahkumun? Macam mana kamu ni? Macam mana kamu berfikir ni? How you thinking? Allah kata, kamu berfikir macam mana ni? Maksudnya Allah suruh kita fikir betul-betul, berdisiplin, teratur. Tapi kita dengar di tanah Melayu ni, jangan fikir nanti sesat, jangan fikir nanti sesat. Saya dekat Singapura pun sama. Sangat runsing mana datang benda ni. Alhamdulillah, beberapa tahun lepas saya rasa saya sudah bertemu jawapan dia. Ia bukan datang daripada aliran Asy'ariyah. Ia datang daripada sebuah aliran yang saya tak mau sebut sekarang ni. Nanti insya-Allah, ya, nanti kita berterus terang. Sekarang ni kita kasih misteri dulu. Biar orang fikir dulu, kan? Saya cakap pasal berfikir, saya nak awak berfikir sekali, kan? Nanti kita buka, kan? Saya nak buat perbandingan aliran Asy'ariyah dengan pendakwa-pendakwa seperti ini. Mereka bukan pendakwah, mereka pendakwa. Saya mulakan dengan penekanan Asy'ariyah kepada dalil naqli dan dalil akli. Siapa yang pernah belajar akidah Asy'ariyah sifat 20, dia akan mula dengan penekanan kepada dalil akli dan dalil naqli. Kemudian Asy'ariyah hampir sepakat mengatakan bahawa kewajipan pertama seorang manusia, regardless dia ni Melayu ke, Cina ke, dia ni Muslim ke, dia ni bukan Muslim ke, kewajipan pertama seorang manusia, yang mana kalau dia tidak buat benda tu, dia dikira bertanggungjawab. Tak kira dia Muslim ke bukan Muslim. Kalau solat, orang luar tak solat tak masalah, orang bukan Islam tak solat, yang tidak dipertanggungjawabkan. Betul tak? Tapi ini, awak Muslim ke bukan Muslim, awak akan dipertanggungjawabkan. Apa benda tu kewajipan pertama seorang manusia? Ada yang nak cuba guess? Teka? An-nazar wal istidlal. Ada kata ma'rifatullah. An-nazar wal istidlal ni maksud dia berfikir untuk mengenal Tuhan. Awak tak boleh kata kewajipan pertama acong adalah beriman kepada kewujudan Tuhan. Dia kena fikir dulu, ada ke Tuhan kat alam ni? Kan? Apa itu kebenaran? Agama mana yang betul? Berfikir itu kewajipan semua manusia. Jadi macam mana boleh jadi jangan berfikir, nanti sesat? Mana datang?
Dia bukan setakat tak ada, dia menyanggah. Tu saya kata, di kulit je. Dia tak masuk ke dalam. Yang masuk ke dalam orang Melayu adalah apa? Tadi tu. Akal hijab. Pernah dengar orang kata akal adalah hijab mengenal Allah? Yang pernah masuk tarekat, yang pernah dalam-dalam bab tasawuf ni, dia akan dengar kenyataan-kenyataan macam tu. Akal ni hijab. Hijab. Maksudnya kalau awak berfikir, dia akan menghalang awak daripada mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Tak kira lah fikir betul ke, fikir salah ke, dia jadi hijab. It's a block. Something that will block you from knowing Allah Subhanahu Wa Taala. Okay. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani." Katakanlah wahai Muhammad, ini adalah jalanku. Aku menyeru manusia kepada Allah di atas basirah. Basirah itu apa? Kebenaran, hujjah, pemikiran yang berdisiplin, clear argumentation. Basirah yang ni. Bukan agak-agak dengar-dengar rasa-rasa mungkin-mungkin, bukan. Basiratin ana wa man ittaba'ani. Ini jalan aku. Dan ini jalan orang-orang yang mengikut aku. Sebab tu penekanan kepada hujjah itu adalah penekanan kepada basirah. Dan itu jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Puak-puak pendakwa ni juga kalau kita lihat, mereka juga membawa konsep ataupun mencanangkan wahdatul wujud. Wahdatul wujud ni. Dan Ustaz Muhaizat juga mempertahankan dengan jelas. Saya nak tanyalah, siapa yang pernah belajar akidah Asy'ariyah? Di mana ulama-ulama Asy'ariyah, khususnya yang mutaqaddimin, salaful Asy'ariyah lah kita kata, yang menyokong akidah wahdatul wujud ni? Awak tak akan jumpa, bahkan awak akan jumpa mereka lah antara al-awail yang menyanggah wahdatul wujud ini bersama-sama dengan Hanabilah pada waktu itu. Kita berganding pada waktu itu untuk menghentam aliran tersebut. Asy'ariyah menekankan itsnainiyatil wujud. Wujud ni ada dua. Ada wujud Allah, ada wujud makhluk. Al-alam ma siwa Allah. Alam tu adalah selain Allah Subhanahu Wa Taala. Awak wujud. Kadang orang Melayu kita susah nak jawab soalan ni. Sebab dia terpengaruh dengan geng-geng makrifat ni. Susah soalan ustaz ni. Hello, aku tanya kau wujud ke tak? Kan? Wujud. Direct je. Wujud. Wow, Jim, wow. Dia benda yang mudah, yang jelas, dia jadi kabur. Siapa yang mengata dia ada diri, maka dia telah syirik. La haula wala quwata illa billah. Sebab apa? Kamu kata Allah wujud, kamu pun wujud, maka kamu telah menyekutukan Allah dalam sifat wujud. Pernah dengar ke bro? Benda-benda macam ni? Have you ever heard? Pernah kan? Exactly. Nanti kita akan cerita sikit pasal tu. Pertalian dia dengan Hinduism. Nanti soalan kedua lah insyaAllah. Apa lagi? Dalam akidah Asy'ariyah, Nabi Muhammad SAW adalah basyarum mithlukum, zahiran wa batinan. Betul tak? Nabi adalah manusia secara zahir dan secara batin. Boleh kita kata Nabi ni zahir je manusia, tapi batinnya tu faham-faham lah. Batinnya hakikah Muhammadiyah. Dia sampai ke tahap tu sebenarnya. Yang belajar akidah Christianity, kita tahu ada konsep hypostatic union. That Jesus is man and God in the same time. Dia ada human nature dan dia ada divine nature dalam masa yang sama. Tahu tak teori ni sudah pun masuk di kalangan umat Islam sejak ratusan tahun melalui teori hakikah Muhammadiyah. Ada Muhammad awal, Muhammad akhir, Muhammad zahir, Muhammad batin. Muhammad dari segi hak Allah dan Muhammad dari segi al-khalq, makhluk. Ini akidah siapa ni? Dalam teks Asy'ariyah yang mana dia ajar benda ni? Kalau kita rujuk Al-Baqillani, kalau kita rujuk Al-Isfarayini, kalau kita rujuk Al-Khatib Al-Baghdadi, Al-Syahrastani, diorang cerita asal usul teori ni. Bahkan mereka mengatakan ini asalnya adalah daripada teori Syiah yang ekstrim.
Dipanggil sebagai akidah al-mufawwidah. Apa makna mufawwidah? Bukan tafwid yang tu bukan tafwid ayat-ayat sifat, bukan. Mufawwidah ni teori yang mengatakan Tuhan ni terpancar daripadanya Nur Muhammad, dan Nur Muhammad inilah yang mencipta alam, dan Nur Muhammad inilah yang mentadbir alam ini. Nah, tu tafwid tu dipanggil penyerahan. Allah serahkan mandat kepada Nur Muhammad untuk cipta alam dan untuk uruskan alam ini. Al-Baqillani dan juga Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dalam kitab Maqalat Islami, dia kata ini akidah Syiah yang melampau. Tapi sedar ataupun tidak bahawa akidah hakikat Muhammadiyah ni is the very same thing. Pernah dengar dia orang kata makhluk pertama Nur Muhammad? Betul? Dan daripada Nur Muhammad lah segala-galanya terpancar, tercipta. Theory of Logos in Christianity exactly the same. Jesus emanated from God. Jesus terpancar daripada Tuhan, daripada the Father, eternally, tanpa permulaan. Sebiji konsep hakikat Muhammadiyah. Hakikat Muhammadiyah itu bersifat qadim, azali, tidak ada permulaan. So this is serious. This is serious matter. Ni yang Nabi kata, la tutruni kama atratin Nasara ibn Maryam. Betul tak? Jangan melampau mengagungkan aku sama seperti golongan Nasrani melampau mengagungkan anak Maryam. Innama ana abduh. Aku ni hamba dia. Wa qulu abdullah wa rasuluh. Katalah, panggillah aku hamba Allah dan Rasulnya. Ni tak, kami cinta Nabi, doktor. Apa Abdullah Rasul ni biasa-biasa je label. Kita label Nabi dengan label lebih tinggi. Insan kamil. Hakikat Muhammadiyah. Nur Muhammad. Allah. Tak ada yang sambut tadi. Itu membuktikan bahawa saya bukan wakil ke beliau. Okay. Hakikat Muhammadiyah. Mereka kata ini adalah dasar cinta. Dasar cinta. Okay, yang terakhir. Bab wafak-wafak. Astrologi. Tahu tak, mandi safar ni sebenarnya berkaitan dengan ilmu astrologi. Kami jumpa sumber dia. Kalau buka kitab sihir Ahmad Al-Buni, Syamsul Ma'arif Al-Kubra, dialah antara yang pertama menjelaskan dalam kitab lah zaman Nabi dah ada dah isu safar ni membawa sial. Tapi tukang sihir ni dia jelaskan. Dia kata bulan safar ni dia ada kaitan dengan satu bintang, dan bintang itu bersifat air, dan bintang itu bersifat syarrun mahab, kesialan yang total, kejahatan yang total. Maka cara nak hindarkan diri daripada kesialannya adalah melalui air dan air dan air. Sebab tu kalau awak tengok cerita mandi safar, ada dokumentari dekat YouTube pasal mandi safar, semuanya berkaitan dengan air. Wafak tu ditulis dilarutkan di dalam air. Nak buang sial kena mandi. So berkait air, bukan tanah, bukan api, bukan angin. The four elements tu, okay? Bukan Captain Planet. Nampak? Air. Yes. Dia berkait dengan astrologi, perbintangan. Sebab tu orang-orang seperti yang kita nak cerita bersama mereka malam ini, mereka promote juga astrologi, nampak tak? Perwafakan juga. It's full package. Saya kata full package aliran itu. Dia bukan bawa serpihan-serpihan, tetapi full package. Full package. Sebab tu saya faham kenapa Dr. Rora ialah marah sebenarnya. Ramai yang marah. Sebab ini bukan isu akidah ranting, wallahi. Ini isu akidah usul kita. Ni kalau dibiarkan, kita akan jatuh dalam lubang biawak yang sama. Kita akan jatuh dalam lubang biawak yang sama seperti mana umat-umat terdahulu jatuh di dalamnya. Tapi confirm ramai yang akan marah, tak boleh terima. Sebab apa? Ini tok guru kami aja. Ini yang kami orang Melayu dapat. Kami akan perjuangkannya. Takbir, Allahu Akbar. Sentimen, bermain bangsa pula tu yang saya tak suka tu. Ini manhaj Melayu, dia kata. Dan Melayu hanya akan bangkit dengan jalan ini. Wallahi tidak. Bukan dengan jalan ini kita akan kembali bangkit. Ya. Jadi cukup penerangan saya itu supaya kita jelas dan faham. Ini bukan jalan Asy'ariyah. Boleh rujuk kitab berkenaan dengan ilmu nujum. Khatib Al-Baghdadi ada tulis satu. Dia Asy'ariyah, menghantam terus teori-teori nujum ini. Dan boleh juga rujuk Imam Fakhruddin Ar-Razi yang dituduh oleh sebahagian pihak sebagai mempromosi sihir dan percaya sihir. Sebenarnya tidak, pembacaan yang tidak tepat. Imam Fakhruddin Ar-Razi adalah antara orang pertama yang menelanjangkan sihir dari segi teori dan praktikal. He knows more about sihir than the sorcerers themselves. Dia lebih tahu tentang sihir daripada tukang sihir sendiri dari segi teori dan praktikal.
Sebiji-sebiji dia ceritakan awak. Akidah dia. Kenapa mereka kata benda ni bagus? Kenapa mereka kata benda ni tak bagus? Kenapa kena menghadap ke bintang? Kenapa kena ada patung? Kenapa kena ada huruf? Kenapa ada talisman? Kenapa ada wafak? Dia jelaskan sepatah-sepatah. Asy'ariyah ini, Masyairah ini. So siapa yang bawa wafak-wafak ni dalam aliran kita? Aliran mana yang bawa ni sebenarnya? Dan aliran ini jugalah yang buat kita berlaga-laga selama ni. Golongan yang dianggap Asy'ariyah dengan yang melabelkan diri masing-masing sebagai Salafiyah, antara yang melaga-lagakan kedua-dua ini adalah satu aliran ini yang berlakon sebagai Asy'ariyah. Saya tahu kenyataan ini agak panas, tapi saya bertanggungjawab sepenuhnya atas kenyataan ini. Wallahu a'lam.